Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan kepada semua pelayar-pelayar di UMNO Online, Facebook UMNO Online. Baik, bersama saya hari ini Farah Mukhali selaku host pada petang ini untuk kita bertemu bual bersama dengan Ketua Penerangan Pergerakan Puteri UMNO Johor dan juga merangkap sebagai Ketua Puteri Iskandar Puteri. Kak Dana, apa khabar Kak? Sihat? Baik, alhamdulillah. Baik Kak, hari ini saya nak berbual sikit, nak bertanya soal lah. Sebagai orang muda, saya nak bertanya sikit sebagai Ketua Penerangan Puteri yang suka dekat dengan orang muda sendiri. Saya kira percaya akak sudah pun sepanjang PRN Johor dah jalan banyak dah kan, betul Kak? Betul. Kita dah pusing dah. Dah sejak bila dah mula bergerak tu Kak? Kalau nak cerita bergerak tu sebenarnya sebelum kita tahu kita nak PRN lagi, apabila undi 18 tu diluluskan di Parlimen, juga diluluskan di peringkat Dewan Undangan Negeri, kami Pergerakan Puteri UMNO Negeri Johor ni dah bergerak dah mendekati pengundi bakal pengundi 18 tahun sehingga ke 21 tahun ni. Kami dah mula jumpa dengan pelajar-pelajar tertenang, mahasiswa dan juga yang tidak yang maksudnya yang dah habis sekolah pun kami jumpa juga dengan pengundi-pengundi muda ni. Maksudnya kami dah memulakan gerak kerja ni awal dah. Okey. So nampak tak komitmen Puteri UMNO Johor sendiri. Even though kita belum tak tahu lagi ada PRN atau tidak, dapat dengar je tahu undi 18 dia dah luluskan, dah pergi ke lapangan untuk tanya apa pendapat orang muda. Jadi sepanjang sebelum gerak kerja awal lagi dan sekarang tiba musim PRN ni, bila bertemu dengan orang muda, adakah sebenarnya orang muda ni, terutama yang first time voters yang umur 18, 19 ni, adakah mereka ni benar-benar bersedia untuk mengundi? Macam mana Kak? Kalau tengok kepada feedback yang kami dapat daripada pengundi 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, 21 tahun. Kalau kita tengok pengundi 18 hingga 19 tahun ni adalah mereka yang lepas SPM, lepas STPM dan ada yang masih bersekolah di Keterangan nak ambil STPM. Kalau tengok tu kalau nak kata tidak bersedia bukan daripada sudut mereka sendiri tu. Sebab tu saya kata sewaktu kerajaan nak meluluskan undi 18 ni, perkara pertama yang kita tengok bukanlah semata-mata kecenderungan mereka nak mengundi siapa tu, tetapi adalah pengetahuan mereka tentang kepentingan mengundi, nak mengundi tu sendiri. Maksudnya sebab apa yang daripada kakak-kakak puteri jumpa dengan adik-adik 18-19 tahun ni, mereka tanya kat kita, kenapa kena undi Kak? Ada juga hari tu 2-3 minggu lepas saya pergi jumpa, ada kata Kak mengundi nak pakai baju apa? Soalan-soalan yang kita rasa macam kenapa nak tanya soalan pengundi pakai baju apa, tapi inilah soalan real, maksudnya realistik situasi sebenar yang berlaku, yang maksudnya pengundi 18-19 tahun ni belum cukup ilmu lagi, tapi kita tak pernah nafikan yang mereka ni sudah bijak memilih. Cuma kita sebagai yang senior-senior ni, kita tak adalah tua sangat, tapi dia macam middle muda itulah kan. Ini yang kita, tanggungjawab kita ni sebagai kakak-kakak, abang-abang dalam pemuda ni, yang bagi tahu dekat mereka kenapa kena mengundi, apa kepentingan mengundi. Sebab ada juga hari tu yang akak jumpa, mereka tanya kat akak, ini yang kena mengundi celup jari tu ada juga tanya, Kak kalau pergi mengundi kena bangun pagi-pagi, tak ada mengundi online ke? Maksudnya soalan-soalan yang kita pun tak terfikir akan keluar daripada adik-adik ni, tapi akak mengambil tanggungjawab tu untuk menjelaskan kepada mereka. Maksudnya kenapa kena pergi mengundi, apa kepentingan mengundi ni, apa yang mereka perlu bawa sewaktu mengundi. Sebab tu di peringkat Puteri UMNO Malaysia sendiri ada disediakan video cara-cara untuk pergi mengundi, khusus untuk beri pengetahuan kepada adik-adik umur 18, 19 dan 20 tahun yang akan kali pertama mengundi. Sebab kita tahu PRN Johor ni adalah platform pertama untuk kita melihat pengundi 18 tahun ni setelah diluluskan di Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Ini adalah kali pertama kita nak melihat budak-budak ni, adik-adik ni mengundi. Tapi kalau daripada sudut kematangan memilih, mereka sudah matang memilih. Maksudnya mereka tahu yang kena pilih pemimpin yang bagus, sebab mereka pun tengok Facebook, tengok Instagram. Mereka tengok juga macam mana sewaktu PRU 14 ada banyak orang muda yang mengundi Pakatan Harapan kena tipu. Sebab ada yang tanya pula kat saya, Kak yang kata Pakatan Harapan nak lupuskan PTPTN ni, lepas hari ni kita orang belajar PTPTN kena bayar juga kan? Saya kata kena bayar, saya cakap. Sebab tu saya kata kena undi Barisan Nasional. Walaupun Barisan Nasional memang tidak menyajikan PTPTN tidak berbayar, tapi Barisan Nasional
menawarkan apa, diskaun kalau belajar pandai-pandai dapatlah diskaun, transfer apa, ditukarkan menjadi beasiswa dan sebagainya. Kita bagi benda yang realistik lah kan. Sebab saya kata kalau pergi belajar pinjam PTPTN, saya kata belajar pandai-pandai dapat first class, saya kata so tak payah bayar. Di situ mereka dapat lihat juga, sebabnya ada juga mereka yang tengok mak bapak tak berapa senang, tapi bila bawah Pakatan Harapan bantuan untuk adik-adik sekolah tak ada, BRIM pun tak dapat banyak kan, bawah kerajaan Pakatan Harapan tak ada dapat bantuan-bantuan macam tu. So dia rasa macam Kak, kita kena pilih Barisan Nasional lah, dia cakap macam tu. Kita dengan kempen dengan adik-adik 18-19 ni, kita tak boleh mengarahkan mereka untuk pilih, tapi adalah macam mana kita memberi ilmu dan pendidikan kepada mereka, bagi dia sendiri. Saya kalau akak pergi kempen kat mana-mana pun, akak tak pernah kata adik kena pangkal barisan, tidak. Dia tak direct macam tu, tapi kita kena bagi pengetahuan dekat mereka. Nanti mereka sendiri yang akan cenderung untuk mengundi Barisan Nasional tu. Okey. Tadi jadi maksudnya bukan sekadar orang muda hari ini, bukan sekadar kita nak suruh dia orang nak undi siapa saja, tapi pada awalnya kita perlu mungkin memberi sedikit pengetahuan tentang literasi politik, tentang sistem demokrasi, kenapa perlu mengundi, bagaimana perlu nak mengundi itu macam mana, sampai kan ada tanya nak pakai baju apa, macam dia kat sekolah kan, mesti dia tak tahu, macam pergi camp ke pergi kursus ke apa kan. Jadi pendedahan itu UMNO juga perlu kita bukan sekadar untuk kita suruh dia mengundi siapa, tapi kita juga ajar macam mana yang Puteri UMNO Johor, akak sendiri dengan rakan-rakan sendiri buat, beritahu contoh apa macam mana untuk mengundi. Itu penting untuk kita sepanjang kempen ni dan juga kempen akan datang, kita perlu ajar macam mana orang muda ni perlu mengundi. Dan saya akan percaya orang muda hari ni matang, dia tahu macam mana nak menilai, dia tahu mana yang cakap kosong, mana yang betul-betul buat kerja. Jadi itu antara situasi-situasi atau kerana ataupun keadaan orang muda itu sendirilah dia punya penerimaan terhadap pengundian pada pilihan raya akan datang. Jadi sebagai pergerakan ataupun Puteri UMNO lah sendiri yang memang dah bergerak, jadi apakah agak-agak rasanya strategi akak yang seterusnya untuk lebih menambat hati orang-orang muda ni, untuk sambil kita ajar dia orang, sambil kemudian dia orang pilih kita, macam mana? Apa cara akak sendiri untuk beritahu kepada Puteri UMNO sendiri ataupun UMNO secara amnya? Pertamanya, bila mendekati pengundi muda ni bukan 18-19 saja, tetapi adalah yang 30 tahun ke bawah pun dikira sebagai pengundi muda juga. Malah dalam PRN Johor ni kita ada lebih kurang 150,000 pengundi muda. Maksudnya kaedah tu, orang-orang muda ni mereka tak berapa suka pergi dengan ceramah. Kalau kita biasanya Barisan Nasional ni kebiasaannya kita akan buat ceramah, tapi orang muda ni dia tak suka pergi ceramah. Jadi antara pendekatan yang dibawa oleh Pergerakan Puteri UMNO Johor adalah kita sentiasa berkempen di media sosial, sebab media sosial ni memang kita boleh panggil dia jadi tempat lepak orang muda. Itulah ramainya orang muda ni. Kalau pakcik-makcik suka lepak kat kedai kopi, dekat warung ke apa kan, tapi orang muda ni dia lepak dekat media sosial. Media sosial juga kena tengok. Kadang-kadang kalau budak-budak umur 18, 19, 20 ni dia tak layan pula Facebook. Tak ada Facebook, sebab ada yang akak jumpa pengundi, akak tanya apa Facebook adik, akak add. Tak ada. Dia kata Facebook, kita tak main kat Facebook. Tapi bila kita tanya Instagram apa, ada Instagram, ada TikTok. So mereka Pergerakan Puteri UMNO Johor ni memang banyak menggerakkan kempen daripada TikTok, Instagram dan juga Twitter. Kalau umur-umur mahasiswa, umur 21, 22, mereka lebih banyak lepak di Twitter. Kalau budak umur 18, 19, mereka lebih banyak lepak di TikTok dan juga Instagram. Sebab tu akak memang kalau tengok akak punya followers dekat Instagram tu ramailah adik-adik tu. Kadang-kadang kita tak payah kempen secara direct, kita post saja pasal calon Barisan Nasional ke apa, nanti dia akan terdorong, Kak, calon ni siapa, dia tanya kat kita macam akak kan. Dia sendiri yang akan tanya. Dia sendiri akan tanya, dia sendiri akan terdorong untuk tanya. Sebab tu akak cakap tadi, kita tak perlu paksa dia orang atau suruh dia orang, sebab budak-budak muda ni mereka tak suka disuruh-suruh, mereka tak suka diarah-arah. Cara mereka berfikir tu tak sama dengan kita. Sebabnya tu akak cakap tak payah pergi jauh lah. Bila akak sembang dengan budak-budak umur 18, 19, lagu yang dia suka dengan yang akak suka pun dah jauh berbeza. Kadang-kadang kalau akak cakap suka tak lagu ni, lagu apa tu Kak?
juga. Bila dia sebut pula dia suka lagu apa, layan apa, muzik geek, indie. Muzik yang dia sebut tu, kita akak pula rasa tak pernah dengar. Duk fikir aku tua sangat ke agaknya kan. Tapi maksudnya akak kata perbezaan usia dan apa yang dia suka tak suka, gap tu jauh juga. Kita rasa macam kita tak tua sangat, tapi bila kita tengok kecenderungan tu jauh berbeza, so kita rasa yang cara berfikir mereka juga memang berbeza lah. Cuma kita yang kena buat pendekatan yang sesuai dengan mereka, sebab kadang-kadang orang muda ni kita rasa kita nak tolong selesaikan masalah mereka, tapi kita selesaikan dengan cara kita, dan cara kita itu tidak diterima oleh mereka. Kita kena selesaikan masalah mereka adalah dengan cara mereka berfikir. Dan tugas kita sebagai pemimpin adalah mengeksplor. Kita kena explore, kena tengok macam mana cara mereka berfikir. Sebab kita sebab tu akak kata zaman akak umur 18 tak sama dengan adik-adik umur 18 ni. Umur akak 18 kita main Friendster. Yang mungkin adik-adik Yahoo Messenger kan, zaman belajar. Masa kita zaman belajar kita tak ada WhatsApp ni, nak panggil kawan ajak makan kat bawah pun kita guna Yahoo Messenger. Tapi adik-adik ni dah guna WhatsApp, Telegram, WeChat, ada macam-macam. So sebab tu akak kata perbezaan jarak usia tu sama juga. Bila sebelum ni orang selalu kata kita nak ni musim pilihan raya, orang kata kita nak calon muda supaya diterima oleh pengundi-pengundi muda. Pada akak pula begini, tidak kisah sama ada calon itu muda atau calon itu tua, sebab kita ada juga calon-calon senior, calon-calon tua yang mereka boleh meraihkan pendapat orang muda. Akak bagi contoh calon di kawasan akak sini, di Kota Iskandar, Tok Pandak Ahmad. Dia walaupun dia memang dah berusia, dia dah lebih 55 tahun pun, tetapi dia sangat memahami jiwa orang muda. Dia tak ada masalah main bola sepak dengan budak-budak umur 21 tahun. Dia juga dekat dengan mahasiswa. Jiwa tu. Maksudnya sebab tu akak kata kita tak ada masalah sama ada pemimpin tu, calon tu muda atau tua, tetapi kalau calon tua tu tolonglah faham kehendak orang muda. Apa yang menjadikan orang muda marah ni, dahlah awak tua, awak tak faham dan tak iktiraf pula suara orang muda. Malah kalau kita bersuara tu outspoken sikit, kita dikatakan melawan, kita dikatakan belum cukup matang, belum cukup pengalaman. Kadang-kadang kita rasa kita ni dah 12 tahun dah dalam politik ni, belum cukup matang. Dia kata itu yang selalu pemimpin puteri kena lah. Macam tu. Tapi sebenarnya tapi ada dalam UMNO dan Barisan Nasional di Johor sendiri, even Dato' Hasni sendiri adalah pemimpin yang sangat mendengar suara orang muda. Rata-rata kalau pergi jumpa budak-budak muda yang pernah berjumpa dengan Dato' Hasni ni, mereka akan kata Dato' Hasni adalah pemimpin di Johor yang sangat mendengar suara orang muda. Mahasiswa ke apa benda ni memang sangat mendengar. Sebab itulah di Johor saja ada Dewan Muda Johor yang khusus. Itu adalah, kita boleh kata kalau kami pemimpin di Johor kata itu adalah baby Dato' Hasni. Yang memang idea daripada dia yang tubuhkan Dewan Muda Johor tu khusus untuk platform melatih pemimpin muda Johor untuk jadi pemimpin pelapis tu. So nampaklah begitu Dato' Hasni ni dekat dengan orang muda. Jadi kena kata sebenarnya bukannya faktor usia sebenarnya. Bukannya, sebab kadang-kadang kita tengok kadang ada orang muda yang berumur muda sendiri tapi dia betul-betul tak memahami orang muda. Jadi yang paling penting sekarang adalah jiwa tu atau pendekatan tu yang betul-betul dekat dan boleh diterima oleh orang muda. Itu adalah yang mesej yang saya dapat daripada akak sendiri lah. Jadi kadang-kadang kita dah dengar apa nama tadi tentang situasi semasa, tentang orang muda, apakah sifat mereka, apakah penerimaan mereka tetap pilihan raya, dan kita pun dah dengar tentang apa strategi-strategi akak yang telah akak ni. Jadi akak, mungkin kita nak tamatkan buat temu bual ni. Jadi saya nak tanya satu soalan yang agak cepat mas akak. Okey. Boleh menang akak? Kalau nak kata kan kalau kata yakin memang betul-betul boleh menang, orang kata overconfident. Tapi dengan rekod pentadbiran Barisan Nasional dan di Johor ini dalam tempoh lebih kurang 2 tahun Dato' Hasni menjadi Menteri Besar Johor, Dato' Hasni adalah pemimpin Barisan Nasional, pengerusi Barisan Nasional Negeri Johor. Akak percaya yang rakyat sudah cukup matang, sudah boleh menilai bahawa hanya Barisan Nasional
sahaja yang boleh mengangkat negeri Johor ni menjadi daripada sudut ekonominya, infrastrukturnya lebih baik. Kalau nak kata yakin menang ke tidak, itu semua ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang menggerakkan hati-hati pengundi ni untuk mengundi Barisan Nasional. Kami di Barisan Nasional Johor ni berusaha sehabis baik. Kita tidak pernah menawarkan bulan bintang. Even 5 ikhtiar Dato' Asni itu adalah ikhtiar yang dibentangkan secara realistik. Itu yang kami tawarkan kepada rakyat. Jadi saya menyuruh kepada rakyat Johor, tak kira pengundi muda, first time voters yang telah berkali-kali mengundi pun, maka undilah Barisan Nasional. Saya menyeru kepada rakyat negeri Johor, sama ada yang kali pertama mengundi, pengundi muda ataupun yang telah berkali-kali mengundi, ataupun pengundi yang telah membuat kesilapan kepada PRU 14 untuk mengundi Barisan Nasional. Kami tidak menawarkan bulan dan bintang, tapi kami menjanjikan kestabilan masa depan. Masa depan ini bukan saja masa depan tuan-puan, tetapi adalah soal masa depan anak cucu. Jangan ulang kesilapan semasa PRU 14 yang percaya kepada penipuan, tetapi undilah Barisan Nasional demi kestabilan masa depan. Okey, baik. Jadi itu kata-kata akhir harapan akak kepada pengundi-pengundi luar sana. Jadi saya pun ada harapan juga sebagai orang muda. Saya minta kepada rakan-rakan saya orang muda luar sana, terutama kepada yang 700,000 yang baru first time mengundi ni, saya minta betul-betul lah kita betul-betul menilai secara matang dan rasional. Kita jangan mudah percaya kepada retorik populis yang menawarkan janji-janji manis. Jadi kita boleh nilai mana yang betul-betul kerajaan atau parti yang boleh buat kerja demi rakyat. Jadi sudah habis, saya nak ucapkan terima kasih banyak Kak kerana sudi berbual hari ini, saya sesi berbual hari ini, dan insya-Allah Kak, saya doakan agar kemenangan milik kita semoga maju jaya. Saya harapkan semua berjalan dengan lancar lah, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak rakan-rakan pelayar di Facebook UMNO Online. Ini saya dengan Kak Daina berbual hari ini, jadi kestabilan masa depan. Assalamualaikum.